Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Izzat Zain dari rancangan Bantras COVID-19 di mana kita akan berkongsikan dengan anda info semasa mengenai COVID-19 di seluruh dunia. Saya mewakili pihak penerbitan Bantras ingin mengucapkan salam Aidilfitri kepada semua umat Islam di seluruh Malaysia. Masuk tahun kedua kita berhari raya dengan coronavirus, namun kita masih belum berjaya untuk menumpaskannya. Marilah kita sama-sama berdoa agar kita sama-sama dapat menentang coronavirus ini. Mari kita saksikan perkembangan terkini COVID-19 di Malaysia dan di seluruh dunia. Kes baru COVID-19 di Malaysia mencanak ke angka 4,855 dengan Selangor sahaja mencatat sebanyak 1,783 kes. Pengumuman pada 13 Mei itu ketika negara yang berdepan gelombang ketiga pandemik baru menguatkuasakan semula Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP menjelang sambutan Hari Raya menyaksikan larangan merentas negeri dan daerah di dalam prosedur operasi standard atau SOP terkini. Polis turut memperketatkan sekatan jalan raya, ekoran kedegilan segelintir pihak untuk pulang beraya di kampung. Keseriusan melawan coronavirus itu perlu kala dunia berwaspada dengan perkembangan di India mencatat 4,205 kematian iaitu tertinggi pada 11 Mei lalu yang menjadikan jumlah keseluruhan kematian lebih 250,000 sejak wabak melanda. Ia adalah 24 jam paling mengerikan sejak kluster dicetuskan di Festival Kumbh Mela yang mencatat India ke rekod lebih 23 juta kes positif. Keputusan India menghentikan ekspor vaksin dan oksigen pula memberi kesan kepada Nepal yang melihat kes positifnya kini di luar kawalan. Lebih buruk, negara Himalaya dengan 30 juta penduduk itu kehabisan vaksin dan terpaksa merayu bantuan dunia. Seperti India, Nepal mula leka berdepan COVID-19 beberapa bulan selepas kes berada di bawah paras 100. Gopoh untuk kembali kepada kehidupan normal bagi memulihkan ekonominya, pemakaian pelitup muka, sanitasi dan penjarakan fizikal diabaikan. Diserang gelombang kedua, Nepal melihat kes jangkitan hariannya meningkat daripada 150 pada awal April ke lebih 9,000 kes dalam masa sebulan dengan lebih 4,000 kematian. Purata jangkitan melonjak hampir 50%, bermakna satu daripada setiap dua rakyat Nepal positif COVID-19. Nepal dijangkakan berdepan kemungkinan untuk menjadi the next India. Adakah Malaysia mahu menjadi seperti itu? Kewujudan varian-varian baru dengan jangkitan yang tinggi setiap hari serta pematuhan SOP yang lemah telah memaksa kerajaan untuk memperketatkan SOP bagi mengelakkan situasi menjadi lebih parah. Berkuat kuasa 10 Mei 2021, kerajaan telah memutuskan Perintah Kawalan Pergerakan dan SOP yang diperketatkan bagi melarang aktiviti rakyat Malaysia yang sedang menyiapkan diri untuk persiapan Hari Raya Aidilfitri. Jom kita saksikan paparan yang telah kami sediakan dalam segmen Realiti. Bantras COVID-19 berada di Tol Gombak, laluan utama ke pantai timur bagi meninjau aliran trafik menjelang Hari Raya dalam pematuhan SOP Jangan Balik Raya menerusi pemeriksaan yang diperketatkan pihak polis. Tolong saja lah. Satu orang. Okeylah, maaf saya mau lama-lama. Okey, alright. Hati-hati Mandu. Ya, terima kasih. Pada pemerhatian saya lah sepanjang saya buat mobile JR ni, kebanyakan semua pengguna jalan raya patut pada SOP. Kebanyakan yang melalui SJR ni pun yang hari-hari dia ulang-alik dan ada kebenaran daripada pihak polis dan MITI. Kalau kita lihat dari aspek pengguna jalan raya ni, kebanyakannya salah guna kebenaran daripada majikan, daripada MITI dan satu lagi memalsukan orang pergerakan rentas negeri. Kompaun yang diselaraskan sekarang kalau untuk kesalahan rentas negeri atau daerah sebanyak 5,000 dan lain-lain yang tak mengikut SOP, tak pakai pelitup muka sebagainya 1,500. Untuk ni awak ambil surat pun 10 hari bulan. Untuk atas ambil 17 hari bulan. Lepas tu tempoh awak ambil pun 12 hari bulan sampai 17 hari bulan. Patah balik Berhari raya dalam norma baru harus diadaptasi oleh rakyat, khususnya umat Islam dalam menangani penularan wabak COVID-19.
Pematuhan SOP antaranya dalam kalangan jemaah solat sunat Aidilfitri di masjid juga larangan rentas daerah sepanjang tinjauan kru banteras COVID-19 dari Damansara hingga ke Sungai Penchala dan Ulu Kelang adalah baik. Biarpun tidak semeriah dulu, namun keindahan hari kebesaran ini tetap dinikmati sebaiknya dengan jualan lemang antara juadah istimewa Hari Raya memenuhi ruang terbuka yang disediakan dan dilihat menarik perhatian rakyat pelbagai bangsa. Tahun ni raya sendiri dekat KL. Semua family semua kat Seremban. Tapi adalah kawan-kawan celebrate sama-sama. Beli baju baru tapi masak kurang lah. Masak nasi impit dengan kuah kacang je. Tapi persiapan untuk raya, still beli baju raya semua. Masa raya PKP ni macam yang tahun lepas pun macam tu lah kan. Cuma tahun ni beza dia daerah pun tak boleh nak rentas. Memang betul-betul ikut SOP betul lah. Saya daripada malam tadi lagi beli nak tengok lemang lah. Biasa kan kita tak balik kampung. So malam tadi dalam pukul 12 lebih saya ingatkan lemang ada lagi lah kat sini. So semua dah sold out. Alhamdulillah setakat ni boleh jalan juga walaupun kita tidak boleh merentas, tapi alhamdulillah lah masih berjalan dan boleh menjaga lagi. Alhamdulillah semangat raya kita tetap ada. Kita berniaga tetap berniaga. Cabai cuma bersedih kita tak dapat nak beraya bersama keluarga lah kan. Kerajaan pun bagi kelonggaran semua kan untuk as long as kita patuh SOP. Nampak macam seronok sikit lah. Ramai orang yang tak balik kampung. Masih berada kat KL. Tapi orang cakap maksudnya hari raya KL ni meriah lah. Sampai penuh hospital. Semua katil yang berada di Hospital Sungai Buloh memang penuh pada masa ni. Ramadan sebagai sumber yang mencampahkan ekonomi peniaga. Seakan tradisi, Bazar Ramadan dengan kepelbagaian makanannya mencetuskan kemeriahan sambutan bulan puasa di Malaysia. Sama ada bagi pengunjung mencari juadah berbuka atau mencuba menu yang jarang didapati. Bazar Ramadan bagaimanapun makin sepi dan golongan peniaga kecil terutamanya paling terkesan lantaran pandemik COVID-19 yang menular sejak 2 tahun lalu. Sangat-sangat terjat. Dan saya pun dah kena buat kerja dah pun. Dulu saya buat travel. Sekarang ni saya terpaksa berniaga lah. Sebab memang tak ada pendapatan dah sekarang. Kalau kurang tu memang banyak lah. Maksudnya macam selalu kita boleh dapat lebih tapi kita dapat dalam kurang sikit. Dalam 20%, 30% tentu kita kurang lah. Terjejas juga lah. Orang tak ada kan, orang dah takut keluar. So kita nak cari sale pun susah. Lebih daripada separuh bang tahun ni bang. Teruk sangat lah. InsyaAllah mah. Sebab itulah cara rentas daerah semua tak boleh kan. So pening kepala sikit lah nak jual. Saya pun tak pasti lah, tawakal je lah macam mana pun kan. Kita serah pada Allah je lah. Buat yang terbaik lah untuk rakyat. Itu je saya minta. Berdepan keutamaan untuk mengawal wabak COVID-19 di tengah peningkatan kes harian jangkitan positif yang mencecah lebih 4,000 kes. Ia adalah langkah yang perlu diambil, terutama bagi mengelak lebih banyak nyawa terkorban. Malaysia pasti bangkit semula, namun negara ini tidak mampu melakukannya tanpa sokongan anda. Banteras COVID-19, kita pasti menang. Sudah lebih setahun kita berhadapan dengan COVID-19, ramai yang terkesan dengan situasi ini. Pada 18 Mac 2020, kita telah diperkenalkan dengan PKP yang pertama dan banyak sektor yang terjejas. Ramai yang kehilangan pekerjaan dan ramai peniaga yang gulung tikar. Lebih-lebih lagi peniaga-peniaga kecil yang ibarat kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Bila sebut saja hospital, ramai yang gerun. Namun sejak setahun yang lalu, hospital ibarat menjadi rumah kedua bagi pesakit positif COVID-19. Bunyi ambulan kedengaran setiap waktu dan para petugas sentiasa ada untuk memenuhi permintaan pesakit positif COVID-19. Jom kita saksikan situasi di Hospital Sungai Buloh. Menjelang Aidilfitri, Kementerian Kesihatan Malaysia mengumumkan peningkatan kes baru COVID-19 yang mencanak ke angka 4,765. Rekod yang dicatat pada 12 Mei itu juga menyaksikan jumlah kematian yang tinggi iaitu 39 kes.
apa yang sudah berlaku? Benarkah soal pematuhan SOP semakin diabaikan rakyat? Jika penularan pandemik COVID-19 dibiarkan, dapatkah petugas medikal kita bertahan? Cukupkah katil, tangki oksigen di hospital bagi menampung pertambahan mendadak? Bersama Pengarah Hospital Sungai Buloh, Dr. Kuldeep Kaur Prem Singh bagi melihat situasi terkini. Cabaran Hospital Sungai Buloh bertambah dari segi kita kena meluaskan kapasiti dari segi katil untuk pesakit dan keperluan pertambahan staf pun perlu. Dari segi ventilator, dari segi penyediaan fasiliti infra kita, semua jenis resources yang sangat diperlukan, dan kita pun dapat melihat petugas kesihatan sangat khawatir dan sangat takut dari segi kesan dan apa-apa masalah yang berkaitan dengan virus COVID-19 ni bila dia bekerja di lapangan. Dalam kita menjalankan tugas pun kita telah memberi banyak psychological first aid juga kepada petugas kesihatan untuk jaga dari segi kesihatan mental petugas kesihatan. Staf saya pun sudah penat dan rasa sangat letih. Setiap kali saya dengar letih doktor, letih. So macam-macam kita telah melalui dalam masa setahun lebih ni, dan sampai ke hari ini pun kita tak nampak yang kes menurun. Pada hari ini juga pun kalau kita nampak di Jabatan Kecemasan belum nampak boleh naik ke atas. Mungkin 1-2 kes saja yang boleh naik. Lain pun kes kena diurus di hospital lain di luar. Dari mulanya kes pertama datang kita tak pernah nampak macam ni. Sampai penuh hospital. Semua katil yang berada di Hospital Sungai Buloh memang penuh pada masa ni. Dan kita ni ada di tahap sampai 90% penuh. Pesanan saya kepada semua masyarakat di luar di sana, tolonglah ya, ikut SOP dan bantulah kita, sebab sama-sama kita perlu memerangi wabak COVID-19 ni. Seorang kita tak boleh. It takes 2 hands to clap. It takes the whole society to come together to fight this war. Masa saya datang dulu, 1,000 orang. Penuh orang sini. Kehadiran orang ramai yang beratur panjang dengan sebahagiannya berwajah sugul di luar Stadium Melawati di Shah Alam ini perlu diberi perhatian. Bukan konsert yang hendak dihadiri kerana sejak Februari lalu, stadium ini telah dijadikan pusat penilaian COVID-19. Kini digelar CAC Stadium Melawati. Ia berfungsi bagi mengenal pasti tahap keadaan pesakit yang sudah disahkan positif COVID-19 dan melihatkan barisan panjang yang turut membabitkan kanak-kanak. Apa yang dilihat bukan gurauan. Masa saya datang tu memang penuh. Bukan orang nak tipu. Datang sini baru tahu. Orang yang tak tengok, datang tengok, memang ada orang cakap tipu. Betul tak? Datang sini orang baru tahu, register, baru tahu orang begitu banyak. Masa saya datang sini 1,000 orang. Penuh orang sini. Kat rumah aja tak ada pergi mana-mana. Bila time untuk semayang malam buat tarawih lah kan. Malam buat tarawih, kerja saya buka tutup sekolah. Saya balik, itu yang puncanya saya kena kat situ. 1 hari bulan saya buat test tu. So 3 hari bulan tu dapat result positif. And then 5 hari bulan dia suruh datang sini. So memang dekat sekolah Taman Medan. Visa close contact daripada seorang dekat office. So memang very close. So masa dia positif tu dah boleh agak yang kita ada possibility untuk jadi positif lah. Tapi bila dah dapat tahu dia positif, kita dah start quarantine. And dia positif hari Khamis, visa buat swab hari Sabtu my result is positif. So terus quarantine kat rumah sampai diorang call. And hari ni datang CAC lah. Kita kena main peranan lah masing-masing. Jaga SOP, pakai tutup muka, cuci tangan. Ada penting baru keluar, tak ada penting duduk rumah je. Siap saya supaya mereka, sebab mereka tak tahu lagi macam mana, jadi dia tak tahu macam mana nak dia tahu cuma nak mengutuk je, makan mengutuk lah. Jadi bila dah rasa baru tahu. Jadi saya nasihat guna, janganlah dengar apa-apa yang tak elok, sebab semua tu Allah yang menjadi yang kita dia tu.
Keseriusan penularan wabak ini adalah benar dan hanya dengan kepekaan serta kesungguhan dalam menjaga SOP setidak-tidaknya memutihkan harapan untuk kita menang. CAC ataupun Pusat Penilaian COVID. Di sini boleh dikatakan tempat transit bagi pesakit COVID untuk dinilai tahap kesihatan mereka sebelum mereka dipindahkan ke Hospital Sungai Buloh ataupun MIPS. Bila disebut Hospital Sungai Buloh ataupun MIPS, kita pasti akan terkenangkan unsung heroes ataupun wira yang tak didendangkan. Itulah gelaran yang kita patut berikan kepada petugas-petugas barisan hadapan kita yang telah berjuang, berkorban tenaga, masa dan kasih sayang bagi memastikan negara kita bebas daripada serangan COVID ini. Kita ikuti luahan rasa dan keperitan jururawat-jururawat yang bertugas di Hospital Sungai Buloh. Ibarat bertempur di medan perang, jururawat antara petugas barisan hadapan yang berdepan risiko dalam usaha membendung penularan wabak COVID-19. Mereka, kebanyakannya wanita, meletak kepentingan pesakit mengatasi diri orang yang mereka sayangi, bahkan diri mereka sendiri. Hidup mereka berubah sekelip mata. Masa bersama keluarga dikorbankan. Biar kadang keletihan dihambat kes yang kembali memuncak, mereka menguatkan langkah demi menjadi perisai keselamatan anda dan negara dalam membendung wabak ini. Adilkah kita membiarkan pengobatan mereka dipersiakan? Dengar luahan mereka. Kita start standby untuk pembukaan ward COVID adalah bulan 12 penghujung. Bila kita tahu je kerajaan China dah start ada coronavirus, kami dah standby untuk mengajar staf, untuk cara nak kita flow ward macam mana kalau patient tu datang. Dan kita menerima kes pertama adalah pada 25 hari bulan 1. Wabak ni boleh dijangkiti daripada udara. So pemakaian PPE yang kami tekankan masa tu. Macam mana kita nak handle patient, during nak jaga patient, macam mana staff kita, diorang punya flow. Lepas tu kita juga sebab saya sebagai sister, saya akan pastikan arrangement staffing saya cukup dalam penjagaan pesakit COVID. Sebenarnya saya cuba dengan keadaan staff yang saya tak berapa ramai, saya cuba dapatkan waktu rehat untuk diorang. Maksudnya diorang tak bekerja terlalu lama. At least kurang-kurang 6 hari bekerja, saya akan bagi cuti juga 1 hari. Cuma nak dapatkan cuti rehat yang panjang tu agak sukar sebab dengan keadaan sekarang yang kes semakin meningkat. That's why saya terpaksa agih-agihkan cuti supaya sama rata diorang dapat berehat. Walaupun kadang-kadang diorang kerja pagi pukul 7, pukul 2 belum tentu balik, pukul 4 kadang pukul 5 baru balik. Apatah lagi bulan puasa, pukul 8 belum tentu buka puasa lagi. Memang sekarang ni untuk COVID memang diorang tak ada waktu rehat. Waktu rehat diorang untuk pergi semayang dengan makan sekali tu pun sekejap. Diorang tak ada ambil masa lebih pada setengah jam lah. Saya sudah berkahwin, mempunyai 4 orang anak. So memang saya risaulah kalau penyakit ini akan berjangkit kepada family saya lah. Terutamanya saya pun ada anak kecil lagi, bawah pada 5 tahun. Sebelum balik ke rumah tu kita akan mandi dulu. Lepas tu family pun risau juga. Macam kata okey ke jaga kes ni kan. Kerisauan keluarga tu bohonglah kalau saya kata keluarga tu tak risau. Sebab kita tahu penyakit ni masih senang berjangkit. Okay, jadi saya pesan dengan staf saya juga, tolong jaga diri sendiri sebelum jaga family. Maksudnya kalau kita tak ada jangkiti, family kita tak akan berjangkit. So dengan cara jaga diri sendiri dulu sebelum balik, orang kena mandi, sentiasa pakai PPE, pakai mask yang betul. Jangan kena ada penjarakan suatu bekerja, tak boleh makan ramai-ramai. Kita hadkan dalam pantry pun, kita hadkan cuma 2 orang je boleh makan. Kita tengok keadaan pesakit kita yang semakin ramai, dengan ward yang semakin penuh, dengan kadang-kadang dekat bahagian kecemasan pun ward yang waiting untuk masuk ward dia tak pernah kurang daripada 10 orang. Mesti lebih daripada 10 orang. Semua untuk dimasukkan ke ward, tapi sebab kami ketiadaan katil dah memang dah penuh sangat. Terutama sekarang ni kes-kes yang masuk adalah kes yang teruk. So kami rasa macam memang sedih lah, memang sedih. Kadang-kadang nak je saya rasa datang sendiri tengok macam mana keadaan kami dekat hospital. Saya bermohon sangat-sangat supaya seluruh rakyat Malaysia mengikut saranan-saranan yang telah kerajaan gariskan untuk kita semua. Menjalankan sosial, elakkan di tempat yang ramai, sentiasa pakai mask, sentiasa cuci tangan sebab itu adalah salah satu untuk mengurangkan
jangkitan daripada seorang ke seorang. Sebagai kaki tangan kesihatan, kami dah terlalu penat. Penat dengan situasi kerja, workload yang makin tinggi, pesakit yang makin ramai. Dan sekarang ni bukan setakat ramai, pesakit yang makin teruk. Sebab untuk yang kali ni, apa yang saya tengok, pesakit yang masuk memang pesakit yang memerlukan bantuan pernafasan yang tinggi. Sedangkan kita punya peralatan memang tak cukup. Jadi kasihanlah kami yang bekerja dalam memerangi penyakit COVID-19. Perit, jerih, penat. Namun anda terus gagah menghadapi segalanya demi tanggungjawab yang digalas. Andalah barisan hadapan dan andalah wira negara. Jadi apa tanggungjawab anda sebagai masyarakat prihatin? Buang sifat penting diri, sifat angkuh ataupun golongan kayangan. Jika anda tidak mengikuti SOP, tidak kira anda kayangan ataupun golongan bawahan, anda tetap akan dijangkiti COVID. Ingat, kita masih belum menang. Kita masih belum boleh menghapuskannya. Tapi satu hari nanti, kita pasti berjaya. Itu sahaja paparan Bantras pada minggu ini. Jumpa lagi pada minggu hadapan dengan info terkini dan mutakhir. Patuhi SOP dan ingat, Bantras sampai tumpas. Kita pasti menang.